مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Farhana binti Umar kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan ceramah khas Ma'al Hijrah. Alhamdulillah malam ini kita masuk tahun baru 1 Muharram 1445 Hijrah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bertambah amal ibadat kita insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada malam yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan duduknya kita di dalam halaqah ilmu ini Allah tambahkan kefahaman, Allah tambahkan keberkatan dan kerahmatan. Dan tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat saya bersama-sama. Ini saya kira kali pertama kot saya bersama dengan persatuan ataupun kita kata pertubuhan Gemenur Iman. Sebelum saya mula ni, boleh saya tahu ke yang apa ni, ibu-ibu ataupun para muslimat yang mendengar ni daripada mana? Ada semua di Perak ke? Merata Ustazah. Merata, ada Masya-Allah. Brunei, ada KL, Selangor, meratalah. Masya-Allah. Ustazah boleh perkenalkan diri Ustazah dekat jemaah. First time ni, Masya-Allah. Okey, nama diberi sebenarnya Farhanah Munawarah ni nama email saya. Okey, nama diberi Nur Farhana Umar. Sekarang saya berusia 37 tahun. Tak lama dah nak kita kata nak sampai umur benchmark tu, ya, umur permulaan. Sebelum nak menentukanlah sama ada kita boleh kekal ataupun istiqamah ataupun tidak kan. Ya. Jadi umur yang kita kata sering disebut di dalam Al-Quran, umur 40 tahun ni adalah umur benchmark lah. Doakan saya, ya, mudah-mudahan Allah bagi saya menjadi hari demi hari ini lebih baiklah. Saya kira. Okey, saya sekarang ni merupakan penyelidik di SUK Perak, pendidik kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Berasal daripada Kedah. Ada orang Kedah kat sini kan malam ni? Sebenarnya berasal daripada Kedah lah. Ada je insya-Allah. Oh, ada, Masya-Allah. Ada Ustazah. Ramai orang Kedah. Saya orang Bali. Boleh buka orang slide Bali pun ada, no? Masya-Allah. Masya-Allah. Saya orang kampung lah ni kiranya. Saya ni sebenarnya berasal daripada Kedah, tetapi sekarang menetap di negeri Perak. Kebetulan lah nak ditakdirkan Allah tu berhijrah ke negeri Perak ni sebab suami saya bertugas di Politeknik Mukomah. Cerita macam tu lah. Jadi saya pun ikut menetap di sinilah. Dan saya merupakan bekas pelajar kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIM. Sekarang sedang penyambung pengajian dalam bidang pengajian Islam di OUM lah.
Doakanlah saya, Allah bagi kemudahan untuk saya menyambung pengajian sehingga peringkat yang tertinggi lah, insyaAllah. Itu cita-cita saya lah. Ya? Tak apa, memang kita tahu sebenarnya usia apa pun ataupun kita kata dalam keadaan apa pun, memang kita ni kena menuntut ilmu. Ya? Kita sentiasa akan jumpa dengan orang yang lebih mengetahui daripada kita lah. Maksudnya menuntut ilmu ni memang sampai ke liang lahat. Ya. Saya pun banyak kekurangannya, ya, banyaklah juga ilmu yang saya tidak ketahui dan kita anggap pada malam ni lebih kepada perkongsian lah. Saya kira begitu ya. Mungkin ada di hadapan saya ni puan-puan ataupun ibu-ibu, para muslimat ya, yang lebih ilmunya daripada saya, tak ada masalah. Ya. Kita saling berkongsi, saling menasihati, saling membetulkan, insyaAllah kalau ada kesilapan. Masya Allah. Puan juga kata ni, betul. Itulah doakan ya. Yang penting bukan kita nak title tu, tapi orang beriman ni ataupun orang Islam ni dia kena sentiasa menuntut ilmu. Tak kira lah secara formal ataupun tak formal kan. Macam malam ni saya kira memang para muslimat ni alhamdulillah Allah memang bagi kesukaan para muslimat ni. Kalau kita tengok di surau-surau pun memang kuliah muslimat lah. Setiap waktu tu kita kata boleh ada kan. Ada kuliah duhanya, sagi asar pula ada kuliah asarnya, kuliah maghribnya. Dia tak cukup, kira kata dalam sehari tu banyak ruang dan ruang untuk kita menuntut ilmu, insyaAllah. Saya kira pada malam ni kita bercerita tentang hijrah Nabi SAW. Dan hari ni saya mungkin tak naklah bercerita tentang apa yang mungkin kita sedia tahu dah kan. Masing semua tahu dah perjalanan bagaimana kisah Nabi SAW berhijrah. Ya, kalau mungkin kat sini saya tak tahulah yang paling muda siapa kan, yang paling berumurnya berapa kan, mungkin lebih banyak pengalaman dan pengetahuan tersebut lah. Ya. Jadi saya kira pada malam ni lebihnya kita nak merefleks bagaimana hijrah Nabi SAW tu boleh kita ambil ibrah daripadanya. Okey, cuma saya nak kongsilah dengan para ibu, para muslimat sekalian. Satu yang kita kena faham, ya, walaupun kita sebut esok ni sebagai awal Muharram, ya, dan kita sering sebut sebagai ma'al hijrah kan. Tapi kalau kita tengok pada tarikh sebenar hijrah ini, ya, ibu-ibu sekalian, ya, hijrah sebenarnya berlaku. Ya, kalau kita selok balik lembaran sejarah Islam itu sendiri, ya, hijrah ini sebenarnya berlaku ketika 27 Safar, ya, pada tahun ke-14 selepas Nabi SAW dilantik menjadi Nabi. Ya. Ketika itulah tarikh hijrah yang sebenar. Ya. 27 Safar tahun 14 selepas Nabi tahun ke-14 selepas baginda Rasulullah SAW dilantik menjadi Nabi. Bukan pada esok ni. Kita sebut 1 Muharram kan. Yang ni kita kena faham kenapa. Ataupun lebih kurang kita sebut bersamaan 12 ataupun 13 September 622 Masihi. Ini tarikh sebenar hijrah Nabi SAW. Jadi soal dia sekarang ni, mungkinlah sebelum saya masuk kepada topik kita tentang belajar daripada hijrah. Kenapa sebenarnya? Siapa yang tahu? Kita raikan tahun baru hijrah ni pada bulan Muharram. Ada tak siapa-siapa yang sudi nak share ke, nak kongsi ke? Tahu tak pasal apa? Okey, ada ke? Kita bagi love lah. Kalau siapa saya share lah. Tunggu saya share. Boleh. Tak ada. Bukan sebab saya tanya ni bukan. Sebab nak kata saya tahu ke tak, tapi saya kod lah ada yang dah tahu tentang ni. Baik, sebenarnya ya kita meraihkan tahun baru hijrah pada bulan Muharram ini adalah kerana inilah permulaan kalender rasmi. Kita kata kalender rasmi Hijriah itu sendiri ataupun kalender rasmi umat terbaik, Masya Allah, lepas bulan haji, betul. Ini salah satu dia. Tahniahlah kita bagi 10 markah lah dekat
admin ni. Admin ni siapa nama pun saya tak tahu kita bagi 10 markah. Betul, itu antara salah satu sebab dia. Adalah sebenarnya permulaan kalender hijrah tu yang menyebabkan secara rasminya dia dikira pada Muharram, ya. Dan sebenarnya ini berlaku adalah ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ya. Ketika mana beliau menerima surat daripada gubernur Iraq, gubernur daripada Basrah, yakni Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Dia kata mereka menghantar surat lah kepada Sayyidina Umar ni. Dia sebut, dia kata kita susah lah juga, dia kata, bila kita nak surat-surat ni kalau tiada tarikh, ataupun dia kata dalam bulan Islam kita tak ada satu ukuran untuk menentukan ini bila dan bila. Macam itulah lebih kurang kan. Dan menjadi sukar bila mana kita nak melaksanakan satu arahan daripada khalifah tu secara spesifik. Bila tak ada tarikh yang khusus ataupun kita kalender harian lah, macam tu lebih kurang, ya. Kemudian antara pendapat lain juga menyebutkan, disebutkan bahawa Saidina Umar ini telah diberi satu dokumen kewangan ataupun sukun, ya, yang tertulis bulan Sya'ban. Namun dia tak tahu sama ada Sya'ban tu adalah Sya'ban tahun ni pun ataupun Sya'ban sebelumnya. Jadi kalender hijrah ni dibuat untuk memudahkan masyarakat mengetahui. Maksudnya ada bulan Sya'ban tapi tak tahu ni Sya'ban tahun ni ke, Sya'ban tahun sebelum ni ke, Sya'ban tahun 2 tahun lepas ke, ya. Jadi ini antara sebab-sebab lah kenapa bermulanya dengan kalender hijrah. Selain itu, ya, sebagaimana yang Puan Admin Gemua Nur Iman tadi kongsi adalah mengambil, kita kata, ibrah lah daripada berakhirnya ibadah rukun Islam yang terakhir ini pada bulan Zulhijjah, iaitu mengerjakan haji. Jadi cantiklah, dah lengkap semua rukun Islam tu, kita mulakan kehidupan baru sebagai mekanisme untuk kita lebih menjadi orang yang lebih baik. Begitulah. Ya, jadi inti antara kita kata sebab-sebab mengapa Saidina Umar Al-Khattab memilih Muharram ini sebagai permulaan kepada kalender Islam itu sendiri, kalender hijrah itu sendiri, ya. Dan Saidina Umar sendiri menyebut, dia berkata bahawa pandangan berkenaan penghijrahan Nabi ini, ya, melambangkan pemisahan antara hak dan yang batil. Ini yang paling kita kena faham, ya. Para jemaah yang dikasihi Allah sekalian, ya. Dan kalau kita tengok menurut ni selalu biasa aku dengar, no? Kita kata kitab Rahiq al-Mahtum, ya, Syekh Safi Rahman Mubarakfuri sendiri berkata kepulangan mengerjakan rukun Islam yang terakhir itu diambil sebagai permulaan kepada hijrah itu sendiri. Baik, okay. Mungkin kita semua dah maklum dah apa yang berlaku dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penting hari ini saya nak berkongsi lah tentang satu ayat di dalam surah At-Taubah, ya, ayat ke-40 berkenaan hijrah Nabi ini. Ya, mungkin sahabat-sahabat biasalah mendengarnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruh faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghar إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل الكلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Dia bermakna, yang mana bermaksud, jika kamu tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkan daripada Mekah sedangkan dia salah seorang daripada 2 orang, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar ini.
berada di dalam gua Sur di waktu dia berkata kepada temannya, wahai Abu Bakar, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Maka Allah menurunkan keterangan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang kafir itulah orang-orang yang rendah dan kalimah Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini antara kita kata ayat-ayat yang berada di dalam surah At-Taubah. Ya, kenapa saya berkongsi tentang ayat ini? Ya, mungkin kita tahulah cerita hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni penuh dengan liku-liku, penuh dengan liku-liku perjuangan, 13 tahun perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda tetap ditolak oleh kaumnya sendiri. Ya, bayangkan 13 tahun Nabi berada di Mekah, tetapi dalam tempoh 13 tahun itu tidak ramai yang menyertai perjuangan Nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh kaumnya sendiri. Ada yang hati terlalu keras, ya, sampai tak dapat menerima apa jua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebenarnya mewahyukan penghijrahan ini yang kita tahu untuk menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Menyelamatkan kaum musyrikin, kaum muslimin di Mekah ketika itu yang mendapat kita kata penindasan yang luar biasa. Ya. Dan penghijrahan ini kita kena faham dilakukan dalam keadaan kaum muslimin ini meninggalkan Mekah itu sehelai sepinggang. Kan, ya? Bayangkan kalau kita diminta untuk pergi ke satu tempat dalam keadaan kita kena tinggal kaum keluarga kita, ya, mungkin suami kita, ataupun untuk para ibu mungkin yang paling terdekat di hatinya itu adalah anak-anaknya yang mungkin tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Meninggalkan harta yang ada, meninggalkan kereta yang ada, rumah besar yang ada. Mungkin antara kita ni ada yang pencen dah, kan? Dah pencen dah ni kita kata banyaklah mungkin tabungannya, kan? Jadi kita kena meninggalkan semua yang ada itu untuk kita pergi ke suatu tempat, ya, yang kita kata kita tak tahu lagi ke depan itu macam mana. Kan, kita tak tahu lagi apakah keadaan kita di sana, apakah nasib kita di sana, apakah ada rezeki untuk kita di sana dan sebagainya, ya. Dan cerita tentang hijrah ni sebenarnya memang Allah rakamkan di dalam Quran. Banyak antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Ni mungkin selalulah kalau kita kata dalam ceramah lain akan berkongsi ayat 128 surah Al-Baqarah. Dan hari ini saya berkongsi tentang surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah yang kita memang maklum, surah ni adalah surah yang diharamkan membaca bismillah. Kerana apa? Kerana menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum musyrikin. Ya? Sebab tu kita dilarang membaca bismillah dalam mana ayat di surah At-Taubah. Ya? Dan yang menariknya bila kita bertemu dengan ayat inilah, ya, kita boleh sebut bahawa cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi bersama Abu Bakar, ya, di dalam Al-Quran ini. Sebenarnya ayat ini dalam surah At-Taubah ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ketika waktu penghijrahan tersebut. Ya, dia turun ketika 10 tahun selepas Nabi berada di Madinah. Mungkin kita akan peliklah. Kenapa Allah menurunkan ayat ini ketika Nabi dah 10 tahun pun berada di Madinah? Barulah turun ayat ni, barulah diceritakan secara detail kepada orang muslimin kan, dan kepada kita lah, kan. Jadi rupanya ada beberapa perkara sebenarnya yang nak di-highlight di dalam surah At-Taubah ayat 10 ni. Antaranya, ya, bila kita tengok ayat ni balik, kita cuba tengok satu-satu. Saya bahagikanlah ayat ni kepada beberapa bahagian. Yang pertama sekali, in tansuruhu faqad nasarahullah.
ingatlah ketika kamu semua tidak mahu membantu seorang Rasul, maka sesungguhnya kami pernah membantu Rasul ini dan Allah membantunya. Maksudnya apa dekat sini? Ketika tiada siapa pun, ketika waktu tu dalam keadaan tersebut, ya, hanya ada kita kata Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar. Tak ada, kalau tiada siapa pun yang membantu, Allah akan tetap membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya tengok frasa yang kedua lah. Kita ambil yang kedua pula. Iz akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini. Ya, di mana Allah membantu ketika itu, ketika mana seluruh musyrikin Mekah menghalau Nabi. Ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam hanya berdua sahaja dengan Abu Bakar. Dua orang yang menghadapi musyrikin. Ya. Sedangkan mereka berhadapan dengan begitu banyak orang yang merancang untuk menggagalkan penghijrahan Nabi. Dan kita tahu dalam kisah ni pun ada kisah 9 pembunuh upahan lah. Kita tengok kalau dalam filem tu dia sebut assassin kan. Pembunuh upahan yang ditugaskan untuk membunuh Nabi. Allah kata apa? Allah kata, kalau tak ada siapa bantu Nabi pun kami akan bantu Nabi. Sungguhnya aku akan bantu Nabi. Kemudian izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Mereka berdua berada di dalam gua surut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan kita tahu dalam sejarah Abu Bakar dia tidaklah menunjukkan kerisauan tersebut. Hakikatnya Abu Bakar risau bukan risaukan dirinya, ya, tetapi risaukan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sahabat terbaik beliau lah. Dia katakan Abu Bakar ni dia sangat sayang kepada Nabi. Walaupun ada setengah riwayat dia kata apabila Abu Bakar ini dipatuk, ada yang kata riwayat kata ada yang dipatuk kalajengking, ada yang kata dipatuk ular kan. Tapi Abu Bakar ni dia menahan kesakitan tersebut kan. Betapa sayangnya Abu Bakar ni kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tahap ni, dan disebut betapa saya nak gambarkan betapa keadaan masa ni adalah keadaan yang cemas. Orang yang mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya dah sampai ke depan pintu Gua Sur ni. Dah sampai. Tapi kita tahu kan Allah memerintahkan labah-labah membuat sarang di situ untuk menyelamatkan Nabi dan sebagainya kan, kita tahu cerita ni. Dah sampai, jadi cemas. Kita boleh saja bila-bila masa saja ya, orang boleh tahu bahawa adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di dalam gua tersebut. Ya, jadi situasi ni situasi yang cemas. Cuba bayangkan kan. Macam situasi dekat mungkin kita tak biasalah berada dalam keadaan tersebut, tapi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara se-Islam kita yang berada di Palestin, yang mereka berada tengah-tengah tidur, tengah malam, tiba-tiba ada orang mai nak ambil rumah mereka kan. Tengah-tengah tidur, tengah malam ada askar Israel yang datang ya, nak ambil ketua keluarga, ayahnya dan sebagainya. Ya, situasi yang sangat cemas. Situasi yang kita tidak tahu bagaimana kesudahan dan perakhirannya. Tetapi Allah kata, Allah memang berjanji. Nabi sebut sendiri, Nabi kata la tahzan, janganlah kamu berduka cita, janganlah kamu bersedih. Innallaha ma'ana. Ya. Kemudian disebut lagi fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Ya. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizul hakim. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ketenangan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu
dan membantu mereka dengan tentera yang tidak pernah terlihat dan disangka-sangka. Ya. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya merendahkan mereka orang kafir ini dan meninggikan orang Islam dengan kalimah Allah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para muslimat, ibu-ibu, bunda-bunda, ya, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, dia menjadi satu kepelikan, ya. Menariknya kita balarah ataupun susunan ayat Quran ini bila mana setiap cerita itu tidak dimulakan dengan kaedah penulisan yang sama. Maksudnya kaedah Allah berbicara dengan kita itu tidaklah pada suatu hari, macam tu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dengan bersedia untuk berhijrah dengan Abu Bakar dan sebagainya, ya. Tidak diceritakan dalam bentuk begitu. Tetapi Allah memulakan ayat ini dengan illa tansuruh faqad nasarahullah. Ya. Tidak dimulakan dengan kita kata ayat-ayat pengkisahan yang klise lah, kan, yang biasa kita baca dalam Once Upon a Time ataupun dan sebagainya. Ini kita kata kelebihan yang ada dalam ayat Al-Quran. Ya. Isunya dekat sini adalah seolah-olah penekanan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menyatakan bahawa sekiranya kamu tak mahu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, membantu Rasul, maka Allah akan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mana tak ada golongan yang tak nak tolong Nabi, Allah akan menggantikan dengan sekumpulan-kumpulan yang lebih baik. Jika kamu tak nak berjuang lah dalam kita tengok dalam hijrah kita ke arah nak menjadi lebih baik. Jika kamu tak nak berpegang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ke atas kamu, apa yang disuruh oleh dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kamu, maka tak ada kerugian pun kepada Islam itu dan kepada Allah, tak terjejas pun. Ya, Allah ni sifat dia yang maha sempurna yang tak memerlukan apa-apa untuk mendukung dia. Ya. Tapi yang rugi itu sebaliknya adalah kita ni yang tak nak mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini yang tak nak bersama-sama dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya terangkanlah sikit tentang konsep jihad lah. Dan maksudnya mungkin dalam konteks ni kita tidak berbicara tentang jihad qital, tapi kita dalam keadaan situasi Indonesia ni kita boleh sebut macam lain lah kaedah jihad tu kan. Jadi sebenarnya, ya, ada orang-orang munafik, ya, kan saya di permulaan tadi saya menceritakan bahawa ayat ini turun selepas 10 tahun Nabi dah berada di Madinah, kan, bukan masa ketika hijrah tersebut. Sebab apa ayat ni turun? Sebenarnya nak menunjukkan bahawa, ya, ketika ayat ni turun, umat Islam sebenarnya sedang nak berdepan dengan satu peperangan yang maha dahsyat lah, kan? Ya, dan perang Tabuk, yang kita tahu perang Tabuk ini adalah peperangan yang melibatkan empire yang besar, kan, empire Romawi. Ya, yang ketika tu bukan sikit-sikit lah kita kata tentera dia. Ya. Tak salah saya 100,000. Ya. Jadi ayat ini turun untuk bagi tahu, ya, ada orang munafik, ya, yang nak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mati dalam peperangan. Dan ada segelintir sahabat radhiyallahu anhum alaihim, melengahkan perintah jihad ini. Dalam kisah perang Tabuk ni kita tahu dalam Quran pun sebut ada 3 orang sahabat yang melengah-lengahkan. Mereka bukan tak mau pergi, tapi mereka macam terlalai sikit ataupun kita kata termengutamakan perkara lain. Sedangkan bila mana turunnya ayat untuk berjihad di jalan Allah, kena terus disambut. Dia tak boleh ada saatlah saya nak uruskan perniagaan saya. Antara sahabat ni antaranya yang kita sebut Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Ar-Rabi', ya, ni antara sahabat-sahabat yang tak ikut pergi, bukan tak ikut,
digambarkan mereka terlewat sikit, orang dah nak balik dia pun baru nak pergi. Macam tu lah lebih kurang kan. Dan mereka bukan tak pergi tu sebab mereka tak mau pergi. Mereka mengutamakan yang lain. Kebun mereka lah, ya, binatang ternakan mereka lah dan sebagainya. Oh, aku kena selesaikan ni, sekejap lagi baru aku pergi. Macam tu lah lebih kurang. Tidak bersegera dengan menyambut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita boleh kita tengok kot bagaimana, ni mungkin teguran bukan kepada orang lain lah, pada saya pun kadang-kadang kan. Kita kadang bila dipanggil oleh Allah untuk melakukan solat itu, kita banyak utamakan benda lain. Ya, kita banyak utamakan benda lain, kita lewat-lewatkan dan sebagainya. Ya. Ini mungkin ada satu benda yang kita kena tengok jugalah. Kan? Okey, jadi disebut apa ya? Perang Tabuk ni tadi saya sebut perang berhadapan dengan empari yang besar. Dan berlaku masalah sikap. Ya. Dia duduk dekat Madinah, dia agak selesa sikit, ya. Tak ada tentangan yang directly kita kata dengan orang-orang Muslim di Mekah. Seperti mana di Mekah dulu. Ya. Jadi ada segelintir orang munafik ini yang sengaja, dia sengaja menghasut dan menghalang sahabat-sahabat ini daripada turun untuk berjihad. Tak payah pergi lah, kata kita pergi lambat sikit lah, kan. Ataupun dalam konteks lain kita boleh cakap, tak apalah, lah ni panas, tak payahlah duk pergi. Macam tu lah kan. Kita duduk sajalah di sini kan, tak apa, ramai dah yang pergi tu. Kata macam tu lebih kurang lah, kan. Sekarang ni pun musim angin-angin sepoi bahasa baik kita ni lah, kita duduk lah ni panas lah, tak payahlah duk pergi. Macam tu lah lebih kurang kan. Ataupun boleh kita melihat dalam konteks kita lah, kan, bila kita nak berubah ke arah yang lebih baik. Kadang-kadang kita sering melambat-lambatkan usaha untuk berubah tu. Kadang-kadang ada jentikan lah, kan. Ada teguran-teguran mungkin yang Allah hantar pada kita. Kita kena ingat satu benda dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang ada wasilah lain yang Allah hantar kepada kita untuk berubah. Kan boleh jadi orang yang menegur kita, kan. Boleh jadi juga orang yang mungkin dia bercakap tentang kita, ya. Dia menjadi satu ujian lah. Tapi nak katanya dalam konteks mungkin itu adalah satu bentuk teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ada di kalangan kita ni kita fikir tak apalah, esok lah, kan. Ya. Saya sukalah nak sentuh, ya. Kadang-kadang mungkinlah dari sudut aurat yang lain, saya nampak kita dah ke arah tu, Malaysia dah ke arah tu. Kita dah mula pakai tudung yang lebih menutup aurat dan sebagainya, kan. Tetapi part stokin ni kadang-kadang saya tengok masih ramai lagi yang kurang. Maksudnya berusaha betul-betul nak melengkapkan, kita kata menyempurnakan aurat kita. Kita masih bertangguh. Dan jadi mungkin boleh menjadikan hijrah ini, ya, kita kata sebagai satu cara lah untuk kita menjadi lebih baik. Bukan untuk orang lain, macam kita baca ayat ni tadi. Sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri, kan, untuk kita sendiri. Ya? Sahabat yang tidak pergi ni tadi, 3 orang ni tadi, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhum. Mereka ni berbezalah dengan kita kata golongan munafik yang memang saja-saja tak nak, dan memang saja-saja tak nak pergi tu sebab dengan hasrat, dengan niat supaya Nabi SAW ni mati di medan peperangan. Ya? Surah ini juga sebenarnya turun, ya, sebagai peringatan dan amaran agar kita tidak melengah-lengahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Malah kalau kita tengok keseluruhan ayat dalam surah ni juga merupakan ayat-ayat yang membentuk amaran. Ya, membentuk amaran. Ya. Allah ingatkan, kalaulah kita kata apa? Bukan kamu yang membantu agama Allah, bukan kamu yang bagi kemenangan. Ya. Kalaulah kamu tak bantu Nabi pun, Islam akan menang dengan izin Allah. Ya.
Kalau kamu tak nak ikut peperangan pun, kalau kamu tak nak bantu Rasulullah pun, Allah akan bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tak nak bantu orang-orang Palestin pun, Allah akan bantu orang Palestin. Kita kena faham ni. Maksudnya tak luak lah maksudnya kan, bantuan kita tu, dan bantuan kita tu bukan untuk orang tersebut. Sebab yang memberi kemenangan, yang memberi kekalahan dan sebagainya ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sebenarnya tak bagi kesan pun pada menang dan kalah. Pada kemenangan dan kekalahan Islam ni kamu tak bagi kesan pun. Bahkan kita tahu dalam perang Hunain sendiri, ya, pada pusingan yang pertama tu umat Islam kalah, pusingan yang kedua baru umat Islam menang, menunjukkan siapa yang bagi kemenangan. Walaupun ketika itu perang Hunain ni antara perang yang tentera Islam itu banyaklah kan bilangan tenteranya, ya. Hatta ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar pun, siapakah yang membantu Nabi, memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak lain tak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang Allah nak ajarkan kepada kita, ya, para muslimat sekalian, kamu nak bantu agama Islam ke, kamu tak nak bantu agama Islam ke, itu pilihan yang kamu kena buat. Ataupun dalam konteks hijrah, saya suka nak bawa konteks hijrah kepada diri kita lah. Sebab kita tahu, ya, tiada hijrah selepas hijrah, ya. Hijrah selepas hijrah Nabi ke Mekah tu tiada dalam satu hadis Nabi disebut, ya. Nak menunjukkan bahawa apa, ya, dalam konteks kita sekarang, kalau kamu tak nak berpegang dengan ajaran ataupun perintah Allah pun, kan, sebenarnya tak bagi apa-apa, tapi yang rugi sebenarnya adalah diri kamu sendiri. Allah dah buka ruang, Allah dah bagi jalan. Bagaimana untuk kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah? Allah dah buka jalan, Allah dah buka ruang. Ya. Bagaimana untuk kita bersama-sama mengajak orang lain ke arah kebaikan, ya, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, tak boleh amar ma'ruf saja, kita kena amar ma'ruf dan nahi munkar. Kedua-duanya. Ya, dalam Islam ni dia ada konsep tarbiyah dan tadrib. Dia ada dua. Tidak tarbiyah saja, tapi dia ada bentuk hukuman juga, ataupun kita kata bentuk tegahan, ya, bentuk larangan. Ya, dia tidak hanya amar ma'ruf je. Orang setengah menganggap berdakwah ni dia amar ma'ruf je. Ya. Bila bab menegur dan apa semua ni, dianggap ni bukan part of dakwah, macam tu kan. Kena lunak aja, macam tu kan. Sedangkan ada ketikanya Nabi bertegas, kan. Ada ketikanya Nabi bertegas. Okey. Dan suka untuk saya kongsi dekat sini juga, ya. Kalau kamu tak bantu pun perjuangan Nabi ni, ya, dalam konteks kita sekarang ni, kita tak bantu mengajak orang lain ke arah lebih dekat, ke arah yang lebih baik, kan. Kamu takkan, macam mana, kamu akan rugilah maksudnya di situ, ya. Pandai-pandailah nanti, ya, kamu nak memberatkan timbangan amal kamu, ya, sama ada lebih banyak keburukan ataupun banyak kebaikan. Kalau kita pilih nak berlengah-lengah, kita pilih nak tak apalah, masih banyak masa lagi, tak apalah, enjoy sikit lah lagi, kan. Tak apalah, ya. Sedangkan kita tak tahu pun dalam sekarang ni pun, ya, banyak sangat kematian, kan, kita tu. Banyak sangat pemergian yang kadang-kadang kita tak sangka. Kata saya mungkin nak kongsi sikit lah dengan bunda-bunda para muslimah sekalian, ya. Ya, awal lagi, muda lagi, tak apa. Dan satu trend yang saya agak risau lah, ya. Bila anak-anak muda sekarang suka pakai tudung, dia pakai tudung, tapi tudung ni dia menjadi trend. Dia tidak menjadi tujuan asalnya adalah untuk memelihara kehormatan wanita itu. Tapi bila pakai tudung ni jadi tontonan pula, kan?
semua mengejar, semua berusaha mengejar trend-trend yang ada. Nanti minggu depan influencer ataupun kita pun pengaruh upload trend lain pula mai. Kan? Jadi ini kita kena fikir. Bagi saya benchmark ataupun guideline kepada kehidupan kita satu benda je. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ijma' ulama, qiyas, Quran Sunnah. Ini semua antara guideline yang kita kena faham. Bukan sebab orang ni suruh, bukan sebab ustaz ni kata, bukan sebab ustazah ni kata. Ini kita kena faham. Sebab tu penting menuntut ilmu ni. Menuntut ilmu ni kenapa? Kenapa Islam perintahkan kita supaya iqra' bismi rabbikal ladzi qalam? Kenapa? Kan? Kita kena faham konsep menuntut ilmu dalam Islam ni. Kita bukan menuntut ilmu sebab kita nak merapatkan ni, macam mana nak cakap, kita nak title lah tu sebab tak. Tapi dia adalah pendinding kita sebenarnya. Ilmu ni sebab tu dalam Islam ni kefahaman itu adalah menjadi keutamaan untuk kita mengamalkan sesuatu. Tidak taklid dan tidak hanya mengikut-ngikut saja. Orang kata okey, baca baca Yasin, kita pun baca Yasin. Tapi kita tak tahu kenapa kita buat semua ni. Kenapa kita beribadah kepada Allah. Kenapa kita kena menutup aurat dengan sempurna. Kita tak tahu yang sebenarnya kita buat kerana apa kan. Jadi itulah tujuan kita menuntut ilmu. Sebagai benteng kepada kita. Sebagai panduan kepada kita. Supaya kita mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut hidayah wa taufik, kita kena faham hidayah dan taufik ini kita selalu baca dalam salat. Sirat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bila dibahaskan oleh para ulama mufassir apakah yang dimaksudkan dengan ihdinas siratal mustaqim ini? Jalan yang lurus ni apa? Ihdina itu. Apa yang dimaksudkan dengan ya Allah berilah kami petunjuk. Apa yang dimaksudkan dengan petunjuk ni? Disebut petunjuk ini antara salah satunya adalah al-irsyad. Kan? Irsyad. Ilmu tentang suatu ar-rusyd. Kita kata kefahaman tentang suatu perkara. Kemudian ada dua lagi, hidayah dan taufik. Hidayah ni adalah pengetahuan. Maksudnya Allah bagi tahu. Dan yang paling penting sekali kita mohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kita taufik. Taufik ni apa? Taufik ni sebenarnya adalah satu benda yang mahal lah. Dia bukan saja kita tahu dan kita faham tentang sesuatu ilmu tersebut, tentang suatu arahan dan perintah Allah tersebut, tetapi taufik ini yang paling penting adalah kita kata kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggerakkan anggota badan kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini kita kena faham. Kita nak hidayah, kita nak taufik. Tapi dalam Islam nak dapat hidayah dan taufik ni kenapa kena belajar? Kena minta dan berdoa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak dapat hidayah dan taufik kalau kita sendiri pun lewat-lewatkan sembahyang kan? Bagaimana kita nak dapat hidayah dan taufik sedangkan kita tak berusaha pun untuk mendapatkan dan melaksanakannya? Selalu kita dengar orang bagi alasan, selalu kita dengar kan? Orang bagi alasan, nantilah saya belum dapat hidayah lagi. Kan? Selalu kita dengar. Saya tak dapat hidayah lagi sebab tu saya tak mau pakai tudung lagi. Sebab saya belum dapat hidayah. Sedangkan hidayah tu banyak dah. Kan? Teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu saya rasa dekat Malaysia kita bukan duduk dekat satu pulau. Dia kan diangkat pena ni, rafa'al qalam ni ansalah. Diangkat pena ni adalah 3 benda. Satu, kalau orang tu dia lupa. Satu, dia gila. Satu lagi, dia tak ada pengetahuan langsung. Tak sampai Islam tu kepada dia. Tapi dalam konteks kita dekat Malaysia ni, cuba kita tengok. Banyak sangat. Kita buka je TV sekarang,
Nak dengar majlis ilmu yang mana semua ada. Macam hari ni pun, bila sambutan Ma'al Hijrah ni, saya rasa beratus-ratus, bukan puluh-puluh lagi dah. Beratus-ratus di serata negeri diadakan majlis sambutan Ma'al Hijrah. Ceramah Ma'al Hijrah, maghrib, insya' ceramah Ma'al Hijrah. Pagi tadi pun ada dah start ceramah Ma'al Hijrah. Esok pun ada sambutan Ma'al Hijrah. Ya. Buka TV Ma'al Hijrah. Dalam Facebook, berlungguk-lungguk orang kongsi tentang Ma'al Hijrah. Ya. Jadi banyak medium sangat untuk kita tahu ilmu tersebut. Tapi adakah kita berusaha meletakkan diri kita dan menggolongkan diri kita dalam orang-orang yang nak mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini persoalan yang kita kena tanya. Jadi bila kita berdoa memang ada ulama yang sebut, dia kata bila kita berdoa, bila kita solat kan, ihdinas siratal mustaqim, kita sebut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan lurus. Bila kita sebut ihdina tu, kita bayangkan, kita mohon kepada Allah supaya Allah bagi kita dua benda, iaitu hidayah dan taufiq. Ya. Tidak saja kita tahu dan faham tentang agama, tapi Allah bagi kita at-taufiq, iaitu kekuatan untuk kita menjalankan dan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini saya rasa satu benda yang saya bercakap dekat diri saya juga sebenarnya. Ya. Yang paling, ya Allah, yang paling kita takut, ya. Kabura makhtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarlah kemukaan Allah bagi mereka yang bercakap tapi tak melaksanakan. Kalau kena, yang mula-mula kena dekat saya lah. Kan? Maksudnya, bila kita cakap tapi kita sendiri pun tak buat. Ya. Wa'aliyazbillah, mudah-mudahan saya dan para ibu, para muslimat yang ada hari ini tidak tergolonglah dalam orang-orang. Orang yang dia tahu dah. Tapi tak apalah nanti saat. Dan antara yang disebut Nabi, akan ada satu zaman nanti di mana orang ini dia melakukan maksiat itu ketika dia berseorangan. Di depan orang banyak dia lah yang paling alim kan. Dekat surau dia lah yang sembahyang paling banyak. Tapi bila mana dia berada berseorangan, dia hakikatnya telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling ditakuti lah. Dan saya tujukan khas untuk diri saya lah kali ni. Sebab bila menjadi penceramah ni lagi menakutkan lah kita katakan. Jadi saya anggap hari ni adalah perkongsian sajalah. Gitu kan. Okay. Jadi begitulah bila mana kita tengok dalam keadaan sekarang, ya, apakah bila kita bicara tentang surah At-Taubah ni adalah surah tentang jihad, dan sebenarnya lebih tertumpu pada jihad qital, ataupun kita kata jihad pergi berperang lah. Dan kita tahu dalam Islam, ya, peperangan ni Islam melakukan peperangan. Dia ada antara dua, satu sama ada dia nak berlaku pencerobohan ke atas Islam itu sendiri atau ke atas umat Islam, ataupun tujuan yang kedua adalah tujuan untuk defense atau mempertahankan Islam itu. Ini peperangan dalam Islam. Tak ada duduk saja-saja pergi perang, tak ada duduk saja-saja pergi letak orang, tak ada. Dalam Islam tak ada benda. Itu kita kena faham lah. Sebab tu kita tengok Yusuf Qaradawi dia memang menegur dan memberi amaran dan tegahan kepada ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya. Ini bukan konsep jihad yang ada dalam Islam. Ya. Dalam Islam kita nak tegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Berlaku violation atau berlaku kita kata percanggahan dan sebagainya. Dan kedua adalah untuk defense Islam tu sendiri. Sebab tu kalau dalam peperangan dalam Islam memang tak dibenarkanlah untuk mengapa-apakan orang yang lebih tua, ibu yang mengandung, kanak-kanak, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Bayangkan nak tembak ataupun nak bom satu tempat, pastikan bila bom tu alam sekitar tak terjejas. Dalam konteks sekarang kan. Ataupun nak sasarkan bom dekat sesuatu tempat, pastikan tempat tu tak ada orang, kanak-kanak, tak ada ni, bukan rumah yang mengumpulkan ramai orang macam rumah kebajikan, hospital dan sebagainya, sekolah dan sebagainya. Ini adalah prinsip jihad di dalam Islam, jihad qital di dalam Islam. Dan konsep jihad yang disebutkan oleh Yusuf Qaradawi, dia kata badal al-juhdi ala qadrati taqah fi mujadihatil adu. Jihad menurut istilah syariat Islam ni adalah berusaha gigih untuk menegakkan sebuah masyarakat Islam yang meletakkan kalimah Allah
di tempat yang tertinggi, iaitu mencurahkan tenaga dengan bersungguh-sungguh dan kekuatan yang bersungguh-sungguh untuk menentang kejahatan dan membuang kebatilan, bermula daripada membuang kejahatan di dalam diri dan menolak godaan-godaan syaitan. Ini juga antara yang menjadi kita kata saranan, bukan saranan, ada lebih kepada penekanan yang dibuat oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Jihad. Dia sebut, dia kata apa? Macam saya kata tadi, mesti kena mencurahkan tenaga dan kekuatan bagi menentang kejahatan dan membuang kebatilan, bermula dari membuang kejahatan dalam diri dengan menolak godaan syaitan. Sebab itu kita tengok, ada pandangan yang menyebutkan, dia kata apa? Al-fadl jihad ay yujahad ar-rajul nafsahu wa hawa. Jihad yang paling utama adalah seorang yang berjihad, berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Dan yang dimaksudkan sini bukanlah kita menafikan kita kata kepentingan jihad qital tu, tidak. Tapi jihad dalam konteks bila mana negara kita aman dan sebagainya, ni jihad dalam konteks ni adalah berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Dan saya faham antara kita kata dugaan yang paling penting di zaman media cyber ini, ataupun kita kata di zaman ini adalah dugaan yang paling bagi perempuan adalah kita macam kadang-kadang insecure kan. Kita rasa macam, ish, aku ni tak cukup cantik lah. Satgi suami aku cari orang lain lah kan. Satgi suami aku pasang 2, 3, 4 dan sebagainya. Dan benda tu menyebabkan kadang-kadang kita terpaksa melucutkan pakaian-pakaian syarak, pakaian-pakaian syariah itu, pakaian-pakaian yang telah ditetapkan dalam Islam itu, hanya kerana kita nak memenuhi tuntutan tersebut. Dan kita kena ingat macam saya sebut di awal tadi, illa tansuruh faqad nasarahu Allah. Biarlah tiada orang yang membantu kita ke arah menjadi baik. Katalah mungkin kadang-kadang orang yang memakai tudung yang labu, orang yang menutup aurat dengan sempurna, yang tak make up heavy-heavy dan sebagainya, kadang-kadang dianggap orang yang asing, dianggap tidak mengikut peredaran zaman, dianggap outdated, dianggap tak in trend dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, biarlah ketika itu mungkin hanya kita seorang saja. Kita seorang saja yang berjuang, untuk mempertahankan, untuk mujahadah, berpegang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, hatta kita tidak mendapat sokongan-sokongan daripada orang lain, mungkin ahli keluarga kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita. Biarlah kita berpegang dengan ini, kita kena yakin, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi kita kena ingat, jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang afdal. Saya kira mungkin saya mengambil masa yang lama, dah 10-15. Saya rasa cukup untuk kita hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa harinya, lebih hari ini lebih baik dari semalam, dan esoknya insya-Allah dan hari-hari seterusnya lebih baik daripada hari ini. Dan kita menjadi orang yang sentiasa mempunyai azam dan tekad untuk menjadi lebih baik hari ini daripada semalamnya, tahun ini daripada tahun sebelumnya. Saya kira cukup setakat itu saja. Saya kembalikan majlis ini kepada pengerusi majlis. Dipersilakan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Kak Farhana pula, maaf. Ustazah Farhana. Tak apa, nak panggil Kak pun tak apa. Allah Akbar, Kak Mira lagi tua kot. Kak Farhana lagi. Ustazah Farhana nak buka soalan ke? Macam mana? Boleh je, panggil je. Cukup setakat. Masya Allah. Okey, kalau ada yang nak bertanya soalan mungkin? 1-2 soalan? Boleh? Assalamualaikum Ustazah. Okey, silakan. Waalaikumsalam.
Okey, Kak Zrina sini yang kontak Ustazah tu. Okey. Saya suka bila Ustazah sentuh tentang malam ni, alhamdulillah sebenarnya hari ni Agama Nur Iman meraihkan 1 Muharram Al-Hijrah tahun ni. Kami bermula dengan kuliah subuh tadi, semua berkaitan dengan Al-Hijrah. Dan alhamdulillah Masya malam ni Allah. saya tertarik bila Ustazah tekankan tentang jihad penghijrahan kita sebagai seorang wanita lah khususnya. Tentang ilmu Ustazah. Saya alhamdulillah didekati dengan ramai adik-adik yang ingin berhijrah dan macam saya dulu, mereka majoriti bekerja dan alhamdulillah juga sekarang ni banyak kuliah-kuliah online Ustazah yang memudahkan untuk kita menyusun masa kan. Tapi sedikit masalah yang berlaku pada sahabat ini bila mereka keliru. Terlalu banyak kelas dan tak tahu nak memilih macam mana nak konsisten pada ilmu kitab yang mana, pelajaran yang mana sebagai step pertama. Sedikit nasihat daripada Ustazah untuk adik-adik yang nak mulakan berhijrah tapi nak istiqamah dan berjalan dengan kekuatan, dengan kefahaman yang baik, insyaAllah. Terima kasih Ustazah. Okey, saya cubalah menjawab ya. Saya faham itu antara benda kita ada lambakan sebenarnya, lambakan kuliah yang ada. Yang paling penting dalam kita nak memulakan sesuatu perkara lah. Ya, macam kita nak buat rumah pun, benda yang penting bila nak buat rumah ni adalah kita kata konkret asas untuk kita bina rumah tu kan. Kalau kita tengok orang nak buat rumah, benda pertama yang nak dibuat adalah dia akan tanam saya pun tak tahu lah istilahnya apa kan, tapi macam tiang yang berceracak tu lah. Itulah yang paling asas. Barulah dinaikkan bata, barulah diletak bumbung, kemudian diletak tingkap dan sebagainya. Tak apa, biar berdikit-dikit lama-lama jadi bukit. Itu lebih baik daripada kita buat satu benda yang besar tapi tak ada penerusan selepas itu. Ya? Dan amalan ni dia tidak melihat kepada Allah, tidak melihat kepada hasilnya, tapi Allah melihat kepada ke arah mana kita berusaha. Ya, macam kita tengok hijrah Nabi pun walaupun Allah membantu hijrah Nabi, tetapi di sana ada al-juhdi kita sebut tadi kan, kita menyebut tentang kesungguhan. Ya. Bagaimana Nabi mengatur daripada sudut strategiknya sehingga berjaya hijrah tersebut. Ya. Maksudnya apa? Macam kita tahu perjalanan hijrah Nabi ada kan, siapa yang nak kena hantar bekal dekat Nabi, bila mereka berkumpul nak bunuh Nabi, diperintahkan Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat Nabi, siapa yang nak memadamkan kita kata tapak jejak-jejak Nabi tersebut dan sebagainya, dan siapa yang nak menjadi pengintip dan sebagainya untuk tahu apa perancangan kan. Jadi dilakukan dengan penuh teliti, dengan penuh kesungguhan. Kita tahu dalam Quran pun sebut wa'iddu lahum mastata'tu bil quwwah kan, persiapkanlah kuda-kuda kamu. Jadi dalam keadaan awal kita nak berhijrah, bila ataupun saya kira asas ajaran Islam yang paling utama untuk para wanita yang mula-mula sekali, yang pertama sekali adalah fiqh ibadah, kemudian fiqh taharah, fiqhul mar'ah. Ini 3 benda. Ya, asas. Kadang-kadang saya tak kata orang lain lah. Ya, saya sendiri pun kadang-kadang bila main bab haid, bila main bab ni, terpaksa kita buka buku balik sebab kadang-kadang kita tertinggal ada benda. Bila kita belajar, rupanya bila makin lama kita belajar, sebenarnya nak kira haid ni dia ada cara dia kan. Tak boleh kira 15 hari suci, 15 hari macam tu je. Dia ada banyak lagi perbahasan ulama sebenarnya. Jadi mula dengan 3 ni, bagi saya yang pertama sekali, asas-asas Islam tu, ya, kita kena fiqh ibadah ni, ya, dari sudut penyucian dirinya, taharahnya, dari sudut ibadah puasanya, dari sudut salatnya, dari sudut perkara-perkara asas dalam menutup auratnya, ya. Tidak semestinya kita berubah tu terus kita pakai niqab dan sebagainya, tak, ya. Cukup sekadar kita start tu kita menjaga perkara-perkara yang bukan nak kata minimal lah, maksud kita yang melepasi syarat. Okey, apa syarat utama menutup aurat dalam Islam? Kan? Contohnya apa? Semua aurat kecuali muka dan tapak tangan. Jadi tutuplah aurat yang tu. Okey, kalau tak boleh nak pakai tudung besar dan sebagainya kan, bidang 60,
pakai tudung bidang 45 tapi pendekkan sikit dalam tu kan, bagi tutup dada, tutup belakang tak nampak supaya tak dilihat oleh orang lelaki, tak boleh menggambarkan tubuh badan kita. Bila bermuamalah kan, kat mana kita nak tengok bermuamalah, cara bermuamalah yang sebenar dengan orang yang berlainan jantina dengan kita. Hatta di medsos ni pun kadang-kadang kita ni menjadi muslimah yang menjaga secara fizikal ni. Tapi bila masuk dalam media sosial kan, Facebooknya, TikToknya dan sebagainya, Allahu Akbar kadang-kadang kita bermudah-mudah Kita kena ingat walaupun kita bercakap dengan mungkin orang lelaki tersebut kita kenal, kawan sepejabat kita, tapi ada batas dia. Saya sukalah apa yang diterangkan oleh Prof Muhaya. Ada satu video Prof Muhaya cakap, dia bila dengan lelaki lain, dia tak ada nak lembut-lembut kan, dia cakap sekadarnya lah, dia sekadar yang disoal. Contoh urusan pejabat, dia tak ada nak berjela-jela cerita pasal benda lain. Kan maksudnya awak dah makan ke belum, jomlah kita pergi makan sekali dan sebagainya Ataupun kalaupunlah dikirakan memang tempat kerja kita tu, sebab saya ada rakan-rakan yang jurutera. Saya ada rakan-rakan muslimah yang bekerja belajar bersama saya dekat UIA dulu. Sebab saya ada yang jurutera wanita. Dan pekerjaan dia memang dia seorang je perempuan pejabat tu. Dan lainnya lelaki. Tapi saya respect bagaimana dia menjaga maruah diri dia. Ada ketika memang kena keluar beramai-ramai lah, tu tak boleh nak boleh dielakkan. Tapi dia memilih kadang-kadang untuk naik siri, untuk menjarakkan dirinya, memastikan kalau dia pergi mana-mana tu tidaklah dia berdua dengan lelaki lain. Pastikan paling common mesti kena ada 4 orang supaya benda tu tidak menjadi fitnah ke atas dirinya. Dan dia bercakap memang tegas dengan lelaki. Kadang-kadang kita ni muslimah part ni saya rasa dengan suami kita garang. Dengan suami kita garang, cakap daripada dapur, diorang tamu pun dengar. Tengah-tengah hari, tengah-tengah kalau kita cakap balik kerja dalam keadaan letih dan sebagainya kan, nak siapkan makanan anak dan sebagainya, kadang-kadang kita tak perasan kita meninggi suara dengan suami kita. Aduh, macam tak faham betul lah suami aku ni dah lah baru balik, tak ada buka kasut lagi dah terus pergi dapur kan. Terus siapkan makan malam dan sebagainya. Kadang-kadang benda tekanan tu menyebabkan kadang tertinggi. Dengan suami kita mudah. Tetapi dengan rakan pejabat, dengan lelaki lain, boleh pula kita cakap lembut-lembut dan sebagainya. Kenapa jadi begitu? Dan bagi saya inilah antara perkara-perkara lah yang memang kena diperhatikan dalam keadaan sekarang. Sebab banyak rumah tangga dia runtuh bermula daripada perkara-perkara macam ni. Kan? Kita mula rasa suami kita tak faham, kita mula menceritakan masalah kita dekat lelaki lain, lelaki tu sebut cerita pula pasal bini dia pula. Akhirnya daripada situlah bermula. Set limit lah maksud saya. Dan balik pada soalan tadi, saya dah pergi tempat lain pula. Kena ingat, mulakan dengan yang asas sekali. Asas-asas fiqh ibadah, asas-asas fiqh mar'ah dan fiqh taharah. Ini antara basic yang sebelum kita pergi ilmu-ilmu yang besar-besar. Macam fiqh pun banyak fiqh kan, ada fiqh aulawiyat, fiqh taghyir dan sebagainya. Banyak, fiqh ni banyak. Fiqh siasah, banyaklah fiqh ni kan. Sebelum kita pergi yang jauh-jauh tu, kita kembali balik pada asas. Dan saya kira asas ni bukan orang yang nak memulakan sajalah penghijrahan. Saya pun sendiri, saya rasa to the extent saya kena masuk dalam kuliah-kuliah orang lain untuk saya mantap dan kemaskan. Tengok balik kuku ada yang mana yang tak selesai lagi. Itulah zaman lah kita kata menuntut ilmu. InsyaAllah. Saya minta maaf kalau tak menjawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Tips yang baik, insyaAllah. Ada lagi jemaah nak tanya soalan? Kalau tak ada kita tutup sian Ustazah. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada kita tutup lah insyaAllah. Alhamdulillah. Barakatillah Ustazah. Di atas perkongsian ilmu yang bermanfaat hari ni. Ustazah sebut pasal jihad tadi kan. Ketika Rasulullah SAW pulang dari medan perang, Rasulullah berkata kepada para sahabat, kita pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Apa itu jihad yang lebih besar? Ialah jihad melawan hawa nafsu. Masya Allah.
Jadi moga di tahun baru ini hijrah kita dengan ilmu, hijrah kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah melihat usaha kita, insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama, dalam urusan ibadah kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita daripada subuh tadi hingga ke isyak ni, masya-Allah. Setia cakap duduk dalam halaqah ilmu ni, masya-Allah. Semoga Allah membalasnya dengan kasih sayang, dengan rahmat, masya-Allah. Ustazah, sedikit hebahan kuliah Gemenul Iman esok, Ustazah. Pada pukul 6.45 pagi, kuliah subuh kami biasanya 6.45 pagi. Esok hari Rabu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan dengan bacaan surah Yasin, doa, tazkirah, juga tajuk masih lagi Muharram satu kemuliaan. Kuliah duha kita 8.15 pagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf dengan tafsir surah An-Nur siri ke-9. Dan kuliah asar kita 5.15 petang bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran. Kuliah maghrib kita 8 malam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kuliah akhir kita kuliah isyak pada pukul 9.15 malam bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manap dengan kitab Idaman Penuntut dan Mufiqah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenul Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Selamat berhijrah kita semua. Selamat menyambut Ma'al Hijrah. Semoga Allah terima amal ibadah kita, insya-Allah. Dengan ini saya mewakili Gemenul Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita dengan izin Allah, mungkin Ustazah dapat berkuliah dengan kita lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikut saya ni macam tayamum je. Kalau datang air tu tak terpakailah saya. Okey, tak apalah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul As. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Alhamdulillah. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih pada semua. Terima Maaf kasih. ya kalau